Maka apa nak jawab bila ditanya apakah amalan yang paling Allah kasih? Jawapan dia, tuan-tuan, jawapan dia yang kita sebut tadi, Allah kata, aku suka benda yang hamba-Ku suka. Musa lagi heran, apa pula jawapan dia? Bila aku jawab, kata Musa, bila aku jawab Allah suka salat, Jibril kata Allah suka salat, tapi itu hang dengan engkau dengan Allah. Puasa, itu engkau dengan Allah. Tapi apa dia amalan yang kau buat kepada manusia, tapi Allah sayang kerana manusia suka dan orang pun suka. Allah sayang dan orang pun sayang. Ini jawapan yang kita nak dapatkan atas ayat Allah SWT yang banyak. Atas iman dengan Allah SWT. Kita buka Al-Quran, asas-asas awal dia ialah pada surah Ali Imran, ayat 112, sebelah kosong juga sebelah kosong sebelah kiri. Baris pada bawah, baris yang kelima, keenam daripada bawah. Baik, ayat 112. Selalu saya ulangkan ayat ni. Di antara ayat-ayat kaedah kehidupan. Ayat-ayat kunci kepada kehidupan dengan Allah Ta'ala. Apa ayat dia, tuan? Banyak kali saya ulang dah. Seingat-ingat saya dah ulang ayat ni dah 3,000 kali dah. Yang saya ingat lah. Tuan-tuan ingat, saya tak tahu. Ya? Ayat asas kepada soalan Allah Ta'ala kepada Jibril, kepada Musa berwakilan Jibril. Apa ayat dia? Lumak dah ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Apa yang ada ayat itu ialah hablum minallahi wa hablim minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Allah tak kata hablum minal insan, tapi Allah kata hablum minan nas. Nas ni makna manusia umum semua sekali. Baik, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Ayat lepas tu, waba'u bighadabin minallah. Sekarang tu, apa dia faba'u bighadabin minallah? Dan kemurkaan Allah. Kemarahan Allah Ta'ala. Pasal apa Allah marah? Kerana engkau ada satu hubungan saja dengan Allah, tak ada dengan makhluk. Ataupun ada hubungan dengan makhluk, tapi tak ada hubungan dengan Allah. Allah marah. Jadi, soalan Allah kepada Musa ni, Allah suka bila mana kau ada dua hubungan dengan Allah dengan makhluk. Sebab itu, jawapan Musa tak kena. Walaupun kena pada satu peringkat, tapi masih tak kena pada Allah Ta'ala. Baik, itu cara nak rembang jauh. Nak bagi dekat sikit, bagi faham. Nak bagi dekat sikit faham. Apa dia jawapan dia? Yang Allah suka. Sehingga kan juga ayat ni juga, benda ni juga punya besar dia. Sehingga kan dia menjadi satu tajuk utama orang mati dalam kubur untuk minta balik ke dunia. Benda besar. Sebab nak lepaskan siksaan. Nak pelepah. Tuan-tuan, ya Allah, saya teringat juga. Semalam saya terbaca satu kitab. Kitab ni tajuk dia, kitab ni dibaca di masjid-masjid. Kitab dia Al-Jawhirul Mawhub wa Munbihatil Qulub. Cerita pasal orang mati. Bila mana mayat itu dibawa ke kubur, disimpan dalam kubur, ketahuilah sesungguhnya, ulama kata, ada 4 api yang sedang menanti ia di kubur. Baik, ada 4 api yang akan menanti dia di kubur, dan terpadam 4 api ini dengan 4 amalan. Baik, ada 4 jenis api, tapi boleh padam dengan 4 jenis amalan.
Pertama, api pertama terpadam nak bakar dia bila mana dia bawa dalam kubur dia pahala dan keridaan Allah pada salat dia. Maknanya api pertama terpadam dengan sebab salat yang kita salat dengan Allah. Ini kata ulama yang diambil dari kitab Mukasyafah Qulub, kitab Imam Ghazali yang dibawa dalam kitab Al-Jawhirul Mahud Mubihatul Qulub. Api pertama, api yang memang sedia dah dalam kubur nak bakar seseorang kerana dia tak solat, tapi kerana dia bawa pahala solat, solat padamkan api itu. Tinggal 3 api lagi. Api kedua pula nak bakar dia pula. Hak pertama padam dah. Hak kedua pula nak bakar dia. Tiba-tiba api ni pun terpadam dengan puasanya. Bila terpadam dengan puasanya, mai pula api ketiga nak bakar dia. Tiba-tiba kesabaran dia dengan makhluk-makhluk lain atas dunia pun padam api yang ketiga. Kemudian tiba-tiba api yang keempat dah padam 3 habis dah. Tiba-tiba api keempat menyala dan membakar lagi 3 api lain supaya menyala balik. Allah. Bagaimana? Api keempat ni paling power. Padamlah api lain, tapi bila nak api keempat ni dia bagi bakar balik. Yang ketiga, kedua, pertama menyala balik semua. Maka api keempat ni nak padam dengan apa? Dan dia api yang paling di antara api yang marak menyala dalam kubur, yang menyalakan balik semua api-api lain, ialah kata ulama sedekah. Yang keempat ni, api keempat akan padam dengan sedekah, dan sedekah seseorang tu akan padam semua api. Ia akan menyala dengan sebab api yang keempat ni. Inilah kata Nabi SAW, bila mati anak Adam, berhenti segala amalan dan mengalirkan pahala, memberikan syurga pada si mati, menutupkan pintu neraka bagi si mati, ialah yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalirkan pahala, memadamkan neraka. Tuan-tuan yang Allah mati sekalian, rupa-rupanya sedekah ni satu benda yang dilupakan oleh manusia, tapi dia cukup disaingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana hablum minallah, hablum minnas duk ni. Salat kita dengan Allah, puasa kita dengan Allah Taala, yang lain kita boleh dengan Allah, tapi mai sedekah ni kita bagi kita ke orang. Bila kita bagi ke orang, orang belanja, dia boleh pergi solat, dia boleh belanjakan untuk berpuasa, dia boleh belanjakan anak-anak cucu dia semua, seronok hati hasil berapa kita bagi. Maka sedekah mengembirakan hati makhluk Allah dan mengembirakan, menyuka, mendatangkan keridaan Allah Ta'ala. Jadi jawapan dia adalah, sebab tu Allah sebut juga benda ni, yang saya nak sebutkan ni ialah hablum minallah dan hablum minan nas. Penghubung dia paling dahsyat ialah sedekah. Sehingga benda ni diminta balik oleh orang mayat dalam mati, dalam kubur, minta balik nak buat benda ni. Tuan-tuan yang Allah sekalian, ayat yang ditulis di depan tuan-tuan ni ada stiker ni, ataupun ada dia dalam bahasa Arab ni lauhah ataupun papan tanda ni. Tuan-tuan renung tengok, bukan letak saja bagi saya, bukan letak saja. Ayat ni dia mula punca atau mana tuan? Ayat ni, mafhum ayat ni dia tak mana dalil dia. Tuan-tuan tengok surah Al-Munafiqun, muka surat belah kanan, 2 ayat penghabis daripada surah itu dalam Quran. Baik, buka siapa ada Quran, buka muka surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Untuk jawab dalil, menjawab apa yang tertulis di sini.
Nah, ba'dana sedekah ini benda yang paling Allah sayang. Yang paling Allah suka kerana dia menghubungkan kita dengan Allah dan kita dengan makhluk Allah. Kita bagi orang senang. Kita bagi orang suka. Tuan-tuan Allah sekalian, sehingga kan benda ni nampak besar. Kita nampak kecil, tapi benda ni dinampak besar oleh wali-wali Allah, ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Contoh dekat saya sendiri dan dekat saya sendiri, kalau seorang ulama-ulama yang mai kat kita ni, ramai yang mai. Kebanyakannya saja mai ke Malaysia walaupun ada urusan di negara mereka, tapi turun mai. Ulama-ulama Syria turun mai khususnya. Pasal apa dia mai? Kerana hablum minallah, hablum minannas. Nak cari sikit habuan-habuan rezeki apa yang kita boleh bagi, nak bawa balik benda ni, nak tolong orang Syria, Palestin dan sebagainya. Kalau tidak, ulama tak akan turun mai. Kalau solat itu benda penting, ulama tak turun. Melainkan duduk solat di dalam rumah seorang-seorang. Kalau solat benda paling besar, saya tak kata solat tak besar. Solat besar dah, tapi ada benda lebih besar. Kalau solat itu besar, ulama tak turun tempat kita. Tapi ulama sanggup mengembara jauh, terbang, naik ke terbang 8 jam, 10 jam. Tinggal kerja. Ada satu ulama yang saya jumpa dia di Kuala Lumpur, ulama Maghribi. Yang tinggal, dia dekan universiti di Maghribi ini, dia tinggal dekat sana. Mata-mata mai kerana nak cari dana sikit untuk bantu Syria, Palestin. Tinggal kerja. Kerana sedekah ni benda besar pada Allah yang kita mungkin nampak kecil.